Assalamualaikum, hallo allemaal. Ik ben Noor. Ik werk bij KLM. Nu werk ik gewoon bij KLM voor 15 jaar. Van origine, ik ben Maleis. Ik kom uit Maleisië. Ik ben hier geboren en getogen. En ik heb gewoon geluk. En nu werk ik gewoon bij KLM. Tadi tu saya cakap nama saya Noor. Lepas tu saya dah kerja dengan KLM ni dah 15 tahun dan saya ni adalah orang kata satu-satunya lah. Setakat ni yang saya kenal ada dalam 10,000 kru di dalam KLM dan saya ni satu-satulah orang Malaysia ya ataupun orang Melayu yang kerja dalam KLM ni. Berasal daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dengan Selangor. Ya. Belajar pun dekat KL. Belajar dekat KL, lepas tu belajar dekat Pahang, masuk sekolah sains dah 5 tahun. Lepas tu teruskan ke Universiti Sabah, mengambil kos geologi. Nak apa kata nak fly ni memang daripada dulu lagi, lepas SPM. Tapi mak dengan ayah tak bagi. Dia kata suruh belajar dulu, lepas dah belajar buatlah apa suka. Jadi kita pegang dia punya janji tu. Dia kata okey lepas ni belajar dah dapat ni, okey boleh buat apa saja. Itulah ceritanya. Okey, mula-mulanya memang orang kata daripada kecil lagi, kali pertama naik kapal terbang ke Medan. Tu saya ingat lagi lah. Masa tu umur 8 tahun. Kononnya hadiah apa? Ada dapat nombor 1 dalam kelas lah. Jadi cuti sekolah ayah dengan mak bawa pergi Medan. Lepas tu bila naik tengok, macam best saja. Jadi macam steward ni kan. Jadi stewardess nampak bergaya, nampak kelas lah kerja ni. Jadi daripada situlah datang minat. Jadi dah lepas study, ada member tanya nak datang, ada kawan kenal lah di Belanda kan. Dia kata nak datang Belanda ke untuk belajar kat sini sambil-sambil bekerja. Dia kata, oh why not? Jadi kita kata ini adalah new challenge kan. Okey, teruskan. Jadi dah minta visa semua, teruslah pergi. Bila dah pergi, kena ambil kos bahasa Belanda ni dulu. Dalam dekat 2 tahun juga. Jadi macam pergi kelas juga lah. Bila pergi kelas, lepas tu malam pergi kerja dekat, sebab member ni ada restoran. Dekat tengah-tengah Amsterdam tu, restoran dia agak high class jugalah kan. Jadi daripada situ, sikit demi sikit, dah belajar bahasa Belanda tu, makin ada confidence. Selepas lebih kurang 5 tahun di Belanda, kata okey sekarang ni mungkin dah sampai masanya nak apply lah. Untuk orang kata bila dah sampai Belanda tu macam cita-cita kita nak jadi steward tu macam dah ada hancur berkecai. Kata Allah, macam mana ni nak minta MAS kan, dah ke sini kan, umur ni makin lama makin tua. Jadi kalau dah kerja kat sini dah macam seronok kan, lain daripada yang lain. Tak apalah, kita cubalah KLM. Bila cuba, dia kena buat motivation surat. Macam cikgu tanyalah, kenapa nak jadi steward ni? Tulislah kononnya nak pergi belajar adat orang di luar, kita dapat berkenalan dengan banyak orang, pergi tempat orang pun jauh berjalan, luas pandangan. Jadi adalah sikit-sikit kata terbang di awan biru, menarik lah semua tu. Sekali dia orang accept, lepas tu dia orang panggil interview. Interview ada 3 round. Interview yang pertama adalah English. Dia test kita punya level English. Yang tu lepas, yang tu kita dapat tahu terus. Aku kata, okay, you lepas, nanti minggu depan interview yang kali kedua. Interview kali kedua dengan recruiter lah. Recruiter tu ada dalam 3 orang. Bila recruiter tu tanya, itu yang... semuanya interview dalam Dutch. Sebab banyak juga orang tanya, macam mana saya nak jadi kru KLM ni? Saya cakap, boleh. Tapi interview semuanya dekat Belanda, dekat Amsterdam. Dan harus boleh berbahasa Belanda. Itu adalah kriteria yang dia orang nak lah kan. Yang bahasa kedua, French ke English ke. English tu pun wajib. Okey, dah lepas interview dia tanya kita asal daripada mana. Kata orang Malaysia. Lepas tu dah berapa lama kat sini. Lepas tu bila kita dah kerja, saya pun ada buat juga kerja dekat hotel. So jadi kita punya front line dengan customer tu memang dah ada experience. Dah ada experience. Lepas tu dia kata, okey, bahasa Dutch you pun okey. Sebab kita akan interaction dengan kru semua dalam bahasa Belanda. Cuma kita punya exam memang dalam bahasa Inggeris. Sebab English tu adalah orang kata official punya language kalau untuk aviation ni lah. Yang itu kena berdebar-debar lah. Lama juga, dekat 45 minit dia tanya macam-macam lah. Daripada sejarah hidup, daripada mula sampai... Dalam interview? Dalam interview. Sebab dia nampak interesting kan. Sebab kita datang jauh daripada Malaysia. Masa tu dia buka. Tapi kita dah ada yang special punya macam permanent resident. Tapi you dah permanent resident? Dah jadi. Masa tu dah jadi permanent resident. Tu adalah salah sebab yang menunggu jugalah sampai 5 tahun tu. Sebab kita dah ada permanent resident, dah boleh berbahasa.
Jadi pada mereka tu memang sangat menarik sejarah hidup ni lah, tercampak ke Belanda kerja, tiba-tiba sekarang nak jadi pramugara aja. Interpreter menduga tu dapat terus ke dia macam Kena tunggu 3 minggu. Selain daripada yang daripada foreigners yang pergi interview, you seorang je? Seorang. So masa tu dia interview memang one by one. Jadi bila dah dekat 3 minggu macam tu sampai surat, sebab kalau surat tu sama ada ya atau tidak kan. Bukalah dengan berdebar-debar sekali, tengok wah, dia kata apa, you are accepted. Sekarang ni bila dah dapat surat tu, dia cuma bagi tahu akan dipanggil untuk berkursus lah. Kursus tak lama. Dia lain dengan macam dengan Singapore Airlines ke, cuma 6 minggu sahaja. Cabaran dia memang kalau mula-mula tu, sebab kita pun baru lagi dekat Belanda ni kan, baru 5 tahun. Jadi bangsa orang Belanda ni dia punya adat, kalau dia nak cakap bukan macam kita orang Melayu, tak cakap Melayu lah, kita cakap orang Asia lah. Orang Asia ni dia banyak menyimpan. Kalau kita rasa tak puas hati dengan orang, kata tak payahlah cakap kan. Kalau cakap nanti orang tu terasa, tapi cakap belakang-belakang tu selalu. Tapi kalau dia orang, dia kata dia tak puas hati, dia cakap depan-depan, dia direct dia kata engkau ni slow lah, engkau ni cakap kasar. Dia tak marah, tapi dia cakap direct. Tapi kalau macam kita yang orang tak biasa, memang terasa lah, memang terasa. Pedih, tapi ada hikmatnya. Dan satu lagi, dia orang kerja ni macam kita ni bukan nak apa kita kata okey, orang kata slow, pelan-pelan. Dia orang tak. Dia orang kalau kerja tu terus direct to the point, kena efficient. Buat kerja terus. Dah siap. Semua kena cepat. Itulah orang kata yang kita kena kuat. Semangat tu kena kuat. Sebab kita pun fikir kita ni seorang-seorang je lah. Orang kata memang orang asing lah. Kalau macam dia orang tu, walaupun kulit, paras rupa ada Chinese, ada juga orang dia punya orang asal daripada Filipin, tapi orang Indon pun ada juga. Tapi mereka tu dilahirkan di sana, besar di sana. Lepas tu dia orang punya orang tua pun dah dibesarkan di sana. Jadi adat dia orang dia dah tahu kan. Yang kita ni macam memang betul-betul orang asing lah. Tapi kata ini adalah satu cabaran, bukannya senang kan. Airline Europe nak ambil kita, ini peluang Tuhan dah bagi. Kalau kita tolak, rugilah, nampaklah kita lemah. Jadi sama jugalah. Sama juga sebab dia orang cakap direct. Cuma dalam KLM ni yang advantage dia, macam kalau Asian punya ataupun Middle East, dia kata sorry sir. Okey, kita boleh cakap sorry, tapi kita dah ada level. Ada level 1, level 2, level 3 dan memang dia ajar. Kalau kata passenger tu dia makin naik lagi dia punya suara, dia marah, kita boleh pakai level 2 pula. Level 2 ni adalah kita boleh keluarkan notice of violation. Dan KLM juga takkan marah. Alasan yang kita boleh guna adalah flight safety ya. Kalau orang kata seatbelt sign tengah on, dia nak bangun juga, kita boleh tengking. Duduk sekarang. Dia tak nak duduk, memang kita biarkan aja dulu. Sebab kalau kita pun fasiliti seatbelt sign, kalau kita tengah take off ke apa ke kan, kecuali tengah servis, ada yang light turbulence tu, kita boleh kejarlah suruh dia duduk. Jadi bila dah level 2, notice of violation, bagi kat dia. Okey, kalau benda yang dibuat ni berterusan, boleh kita under arrest in the name of the captain. Itu nombor 2 Dan yang lagi satu yang menariknya dalam KLM ni, kita sempoi. Jadi kita bukan takut passenger, kita buat passenger tu macam kawan. Jadi kita boleh berborak dengan level macam kawan. Kalau yang setakat ni saya nampak kalau naik airline lain kan macam kita macam takut-takut kan. Dia kata sebab dia ni passenger jadi macam kau lah tuan kan. Buatlah macam ni kan. Kita tak ada. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Sebab biasanya saya pinggirkan dia orang. Sebab dia orang ni memang dalam flight lagi. Kau buat apa? Jomlah kita pergi ni. Sebab benda pertama yang dia akan buat lepas sampai dekat hotel, berkumpul di bawah, beramai-ramai, bersosial, berkenal-kenalan. Orang kata berkenalan lebih rapat lah. Jadi mereka tu ada yang minum ke apa kan. Itu memang dia orang punya culture lah. Jadi yang saya ni pula masalahnya, kalau dulu masa mula-mula fly, kita takut dipinggirkan. Dipinggirkan, jadi kita okeylah.
Walaupun hati ni sebenarnya tak nak, ikut juga. Masalahnya, dia orang pergi tempat makanan yang saya ni agak memilih sikit. Jadi kalau nak makan tu, nak makan apa yang saya nak. Bukan makanan yang dia orang bawa pergi dekat situ, jadi macam kita terpaksa. Bila dah terpaksa tu pula, kita dah duduk semeja, walaupun kita ni dah penat, rasanya kan dah lepas 12 jam tu, lepas 12 jam tu terbang. Sebelum lagi dan selepas sampai kita sampai hotel, and then the next hours lagi lepak dekat restoran tu, dah lepak nak bangun nak tinggalkan kan tak sedap juga kan. Jadi macam social pula kan. Terpaksalah tunggu. Kalau kita dah lama terbang tu macam okey, sekarang kalau dia tanya nanti buat apa? Belum tahu lagi. Belum tahu. Dah sampai sana nanti baru boleh buat plan. Macam tu. Tapi dia orang tak akan pinggirkan. Sebab walaupun KLM tu orang Belanda, tapi masih multicultural. Rasanya mungkin ada specialnya lain daripada yang lain. Rasanya okey. Kalau dulu mula-mula kena juga macam Malaysian Airlines ada buat domestik kan. Jadi macam kita orang dulu saya ada buat dalam Europe dekat lama juga 4 tahun. 4 tahun buat dalam Europe. Jadi terbang kecil-kecil lah. Fokker. Fokker 50 ada pakai kipas tu. Fokker 100 tu Fokker 100 80 passengers. Sorry, Fokker 100 is 101, 103 passengers. Lepas tu Fokker 70 tu 80 passengers. Pas dah modernize, sebab Fokker tu adalah orang kata buatan Belanda. Jadi KLM nak sokong jugalah kan. Sebab kapal terbang tu, jadi itulah. Jadi bila dah modernize, Fokker pun dah tak buat kapal terbang lagi. Kita orang ambil Embraer. Kapal tu datang asal daripada Brazil. Embraer pakai macam Boeing. Tak. Macam Boeing pakai twin jet lah. So modern lah. Dua. Jadi roster time tu 5 hari, kadang-kadang 5 hari fly, 2 hari off. Tapi ada night stop lah semua. Satu 5 hari tu maknanya ada 4 night stop. Kita nak pilih 4 hari pun boleh. 4 hari. Lepas tu kita boleh request time tu, boleh request nak siang. Jadi bila siang, kita dalam pukul 2, pukul 1, kadang-kadang pukul 10 pagi dah sampai dekat Cologne, Germany. Jadi esok paginya pukul 6 baru reporting. Jadi menariklah kan. Jadi apa kata kalau kerja siang, reporting dalam pukul 5.50 macam tu. Reporting untuk nak buat the first flight daripada Amsterdam. Buat 3 sektor. 3 sektor adalah maksimum KLM bagi. 3. Maksimum 3. Terlebih ke 4 dia akan check balik hours. Dah lebih walaupun delay dia kira. Jadi mungkin sektor ketiga tak boleh buat, balik rumah. Ataupun kita sangkut kat airport tu. Kapal rosak kan dia kira hours, ni dah terlebih tak boleh. Jadi bila dah masuk intercontinental ataupun international flight, semuanya wide body. Kita ada 777, ada 2 version, 200, 300. Ada Airbus 200 juga, 330, 200, 330, 300. Sekarang ada Dreamliner 787, 9 dengan 10, dengan 737 tu ada jugalah. Jadi bila masuk international, ini kalau orang dengar mungkin agaknya orang terkejut lah kot. Kalau sekarang saya buat KL 2 kali sebulan, itu saja. Sebab bila kita orang stay di KL dalam 7 hari ataupun ke 9 hari di KL, tapi ada buat 1 ataupun 2 Jakarta in between. Dia 2 hari off, lepas 2 hari off di KL, lepas tu Jakarta up and down, lepas tu off lagi, lepas tu Jakarta up and down, lepas tu off lagi 2 malam, lepas tu bawa balik. Tu kalau 9 days. Kadang-kadang ada 8 days, 1 je Jakarta. Kalau 7 days pun ada juga yang 1. Tapi bila 8 days ni adalah sebab ada kadang-kadang dia hantar ke KL ni 777-200. So less crew. Bila 777-300 ada extra 2 crews. Jadi yang 2 crews ni dia akan campak-campak masuk ke kru-kru lain. Mana lebih kurang tak sampai pun sebenarnya 2 minggu kerja kan. Kalau fly tu. Okay, roster you relax sekarang. Sebenarnya relax. Saya punya tips tu orang kata terpulang pada minat sebenarnya. Saya belajar dulu hari-hari belik buku, lepas tu ada cikgu. Pergi kelas. Tapi kelas dalam 3 jam macam tu lah. Lepas tu cara kalau ambil yang apa tu, sticker note tu. Okey, kalau kata tu peti sejuk. Bahasa Belanda dia kulkas. Tulis itu tampal, pinggan tampal, pintu tampal. Tapi sikit ejaan pula, huruf-huruf tu lain kan? Memang lain. Memang lain. Itu pun kena hafal juga. Kena hafal lah. Lama tak? Kalau betul kita minat. Kalau you dulu berapa lama? Saya dalam masa 1.5 tahun. Dah boleh berinteraksi. Dah faham, dah boleh menulis. Sebab kita pun cuba dalam otak ni,
kita cuba thinking in Dutch. Kita cuba thinking in Dutch. Kalau kita translate daripada Malay ke English, daripada English ke Dutch, memang tak ke mana rasanya. Jadi kita cuba sikit-sikit lah, cuba thinking in Dutch. Maknanya jangan fikir kita cakap Melayu dalam kepala ni, cakap Dutch. Tapi memang bahasa ni memang susah. Walaupun kita dah boleh berbahasa Inggeris, sebab dia punya grammar, tata bahasa dia lain. Dia tonggang terbalik. Kalau aku tengah makan, dan dia sebenarnya aku makan tengah. Lepas tu dia macam kita English kan ada the house kan. Dia ada lain yang tu macam house tu rumah. Kalau bahasa Dutch house jugalah, tapi bunyinya house. Hat bukan sebab dia macam HET, hat. Hat itu betul. Hat house. Kalau sofa, bunk macam bank tu, tu sofa. Tapi the bunk. Saya pernah tanya juga, macam mana ini hat, itu dia orang pun tak boleh nak cakap. Sebab dia orang kata bunyi dia tu memang daripada dulu dah sedap. Dia orang pun akan buat silap juga. Hat dengan tu. Jadi bahasa ni memang orang kata in general, kalau nak, tapi kena rajin. Pengalaman yang paling best ni adalah orang kata disebabkan KLM ni banyak sangat destination yang orang kita sebagai rakyat Malaysia ni mungkin tak akan jejak. Jadi macam kalau dekat Sweden tu ada dekat 6 destination yang orang kata kita tak akan pergilah. Kalau pergi Sweden tu mana? Stockholm je kan? Ini ada Linköping, ada dekat nama-nama yang pelik-pelik ni lah. Jadi itulah peluang yang diberikan, saya hargai. Dengan peluang yang KLM bagi ni, dapat kerja ni, tengok seluruh pelusuk dunia ni. Especially Europe lah. Especially Europe lah. Dan Latin America. Latin America pun ada satu tu dekat Norway, dekat atas, dah dekat dengan dah dekat dengan kutub. Nama dia Trondheim. Trondheim ni minus. Kalau musim sejuk memang minus 30, minus 45. Kalau musim panas. Macam ni. Jambang. Ini juga soalan-soalan biasanya dekat saya punya Instagram. Orang tanya, bang, kru ke? Dia kata, ya. Boleh sebut jambang ke? Dia kata, betul. Ini adalah kebaikan kita di bahagian European punya airline. Dengan American Airline, dia akan benarkan lelaki berjambang. Dia sebenarnya, dia punya jambang tu, dia kira 7 hari ke 10 hari punya jambang panjang dia. Selagi kemas, boleh. Dan rambut lelaki boleh cecah bahu sebenarnya. Dibenarkan. Kepada semua yang berminat nak jadi cabin crew ni, jangan fikir cabin crew ni adalah, kalau zaman dulu-dulu orang kata glitter and glamour. Fikir betul-betul, kalau betul-betul minat, memang kerja jadi cabin crew ni bukannya setakat kata travel je, tapi dalam flight tu heavy je in terms of kita tak cukup tidur. Kalau terbang malam, dah kata kita hilang dalam 8 jam tidur tu memang dah hilang, dengan time difference lagi. Lepas tu kena cuci tandas. Dalam flight tak ada orang lain yang kena cuci tandas, adalah kita. Cuci muntah tu kena juga. Kalau betul-betul minat, jangan fikir semua tu. Teruskan cuba, orang kata study lah. Kalau nak apply mana-mana airline tu, kita kena study juga apa dia punya background airline tu, supaya orang kata awak nak kerja dengan company ni, tapi awak tahu apakah tugas-tugas ataupun history background company tu. Dan kalau gagal sekali, jangan putus asa, teruskan juga. Macam saya ni, kalau dulu orang kata kau ni kecil je, boleh ke jadi steward kan? Jadi kadang-kadang bila dengar macam tu, Allah, orang kata rasa putus harapan juga kan. Tapi saya tetap nekat. Teruskan juga. Tak apalah kalau di reject orang kata pasal tinggi pun, orang kata tak ada rezeki lah. Tapi alhamdulillah dengan KLM adalah limit dia tu, orang kata untuk lelaki dan perempuan adalah sama. Cuma 158. Walaupun orang Belanda ni semuanya 186. Kalau saya tu kalau jumpa kru, apa khabar? Orang kata lagi-lagi dah pakai kasut tinggi pula kan. Dah jadi macam dekat 2 meter dah. Teruskan sampai kita dapat. Tapi kalau tak dapat tu, mungkin tak ada rezeki. Kalau ada rezeki benda tu nak jadi, insya-Allah di mana-mana pun, dekat mana-mana airline pun yang kita tak sangka. Macam saya pun pergi ke Belanda, mula-mula nak minta MAS, dah sampai ke Belanda, mungkin harapan tu dah hancur, tiba-tiba dapat pula. Memang tak disangka. Jadi teruskan, kuatkan semangat.